Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Apa khabar semua? Harapan cikgu agar semua murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Sentiasalah menjaga keselamatan dengan menjaga dan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan demi kebaikan kita semua. Bertemu sekali lagi pada hari ini bersama cikgu di channel Cikgu Amin. Jom belajar sains bersama Cikgu Amin. Hari ini kita akan memulakan tajuk unit 7 ketumpatan dengan dua tajuk kecil iaitu 1. Air menjadi lebih tumpat dan 2. Aplikasi ketumpatan dalam kehidupan. Murid-murid boleh semak dan buka buku teks sains tahun 3 pada halaman 99 hingga 104. Setelah selesai PDPR kita pada hari ini, murid-murid bolehlah menjawab soalan yang disediakan pada buku aktiviti di halaman 63 hingga 68. Anda sudah bersedia? Ayuh kita mulakan. Standard kandungan 7.1 objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang tumpat daripada air. Standard pembelajaran 7.1.2 menghubung kait objek atau bahan yang timbul dan objek atau bahan yang tenggelam dengan ketumpatan. 7.1.3 menyelesaikan masalah bagi mengenal pasti kaedah untuk menjadikan air lebih tumpat. 7.1.4 menjelaskan pemerhatian tentang objek atau bahan yang lebih tumpat dan kurang tumpat daripada air melalui lakaran TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Objektif pembelajaran. Di akhir PDPR, murid akan dapat pertama, mengenal pasti cara yang membolehkan air menjadi lebih tumpat. Kedua, mengaplikasikan pengetahuan tentang ketumpatan dengan menjalankan projek atau aktiviti. Kriteria kejayaan menyatakan dua cara yang membolehkan air menjadi lebih tumpat. Kita akan memulakan tajuk baru dengan tajuk kecil air menjadi lebih tumpat. Perhatikan situasi perbualan dua orang rakan kamu. Oh, rupa-rupanya buah anggur lebih tumpat daripada air. Bolehkah buah anggur ini ditimbulkan di permukaan air? Buah anggur boleh timbul jika air menjadi lebih tumpat. Bagaimanakah caranya? Seterusnya, cikgu akan memperkenalkan tajuk ini dengan mempersembahkan sebuah video bagi kita mengenal pasti kaedah menjadikan air lebih tumpat. Saksikan. Mengenal pasti kaedah untuk menjadikan air lebih tumpat. Mari kita perhatikan rajah yang diberikan. Kita dapat perhatikan terdapat sebiji buah anggur yang tenggelam ke dasar bikar tersebut. Bikar tersebut diisi dengan air. Jadi, buah anggur lebih tumpat daripada air. Ingat tak, pada pembelajaran yang lepas kita telah belajar bahawa sekiranya sesuatu objek tenggelam ke dasar air, ia adalah lebih tumpat daripada air. Bolehkah buah anggur ini ditimbulkan di permukaan air? Buah anggur boleh timbul jika air menjadi lebih tumpat. Jadi bagaimana kita nak buat air ini jadi lebih tumpat? Kita tambahkan garam ke dalam air. Setelah garam ditambahkan dan diadukkan dan dilarutkan di dalam air tersebut, buah anggur akan timbul. Garam ditambahkan dengan air akan menjadi lebih tumpat. Maka buah anggur yang tenggelam tadi akan mula timbul kerana air telah menjadi lebih tumpat. Mari kita perhatikan video eksperimen yang menunjukkan apabila kita melarutkan garam ke dalam air buah anggur
akan timbul ke permukaan air. Dapatkah anda perhatikan bagaimana buah anggur tersebut mula timbul ke permukaan air setelah garam dilarutkan ke dalam air? Mari uji. Uji kaji ini boleh dilakukan di rumah. Sila rujuk buku teks muka surat 100. Mengapungkan model ikan. Potong dan ukir lubang merah menjadi bentuk ikan. Masukkan model ikan dan 1 sudu gula ke dalam air. Aduk sehingga semua gula larut. Tambah gula dan aduk sehingga model ikan timbul. Kini, mari perhatikan video eksperimen yang telah cikgu jalankan berdasarkan uji kaji tadi. Apakah yang dapat anda perhatikan? Mari kita bincang. Perbincangan uji kaji tadi, berapakah bilangan sudu gula yang diperlukan untuk menimbulkan model ikan? 5 sudu gula. Mengapakah model ikan boleh timbul setelah gula ditambahkan ke dalam air? Air telah menjadi lebih tumpat. Apabila air menjadi lebih tumpat, model ikan tadi yang pada asalnya berada di dasar cawan telah mula timbul. Sekarang perhatikan ketumpatan cecair. Dalam raja di bahagian kanan anda terdapat 3 jenis cecair yang berbeza. Mari perhatikan ketumpatan bagi cecair yang berbeza jenisnya. Pada lapisan atas terdapat minyak, lapisan kedua adalah air paip biasa cuma diletakkan pewarna, jadi dilabelkan sebagai air berwarna, dan cecair yang di bawah sekali adalah gliserin. Gliserin ini juga boleh ditukar dengan menggunakan madu. Minyak adalah kurang tumpat berbanding air berwarna, sebab itu minyak berada di atas air berwarna. Air berwarna pula kurang tumpat berbanding gliserin, sebab itu ia berada di atas gliserin. Manakala sekiranya kita perhatikan daripada dasar pula, iaitu bermula dengan gliserin, kita boleh nyatakan gliserin lebih tumpat daripada air berwarna. Air berwarna pula lebih tumpat daripada minyak kerana ia di bawah. Ingat itu, sekiranya ia berada di bawah, ia adalah lebih tumpat. Sekiranya ia berada di atas, ia adalah kurang tumpat. Kini, mari aplikasikan pengetahuan tentang ketumpatan tadi dalam kehidupan seharian kita. Aplikasi ketumpatan yang pertama. Perhatikan rajah yang di bawah. Terdapat sebuah kapal yang telah melabuhkan sauhnya ke dasar laut, maka kapal dan sauh diperbuat daripada besi. Mengapakah kapal timbul tetapi sauh tenggelam? Kapal mempunyai ruang udara di dalam badan kapal. Ini menjadikan ia kurang tumpat daripada air. Oleh itu, kapal walaupun ia berat, ia dapat timbul di permukaan air. Manakala bagi sauh pula, sauh lebih padat, yang menjadikan ia lebih tumpat daripada air dan menyebabkan ia tenggelam ke dasar air. Untuk tujuan keselamatan pula, penggunaan jaket keselamatan perenang ataupun life jacket, ada kalanya dipanggil life vest, ini adalah mengaplikasikan ketumpatan dalam jaket tersebut. Dalam jaket tersebut terdapat lapik yang membolehkan badan diapungkan kerana ia menjadikan badan kurang tumpat daripada air. Bagi penternakan pula, sangkar ternakan ikan ini, jika anda dapat perhatikan dalam raja, bahagian yang berwarna biru yang mengapungkan laluan tersebut adalah bersifat seperti pelampung, di mana terdapat ruang udara di dalamnya, membolehkan sangkar ini tidak tenggelam ke dalam air, ke dasar air. Maka ikan tersebut
terkepung di kawasan sangkar ternakan ikan tersebut. Rumusan kita untuk hari ini adalah air boleh menjadi lebih tumpat dengan menambahkan garam atau gula ke dalamnya. Dengan cara apa tadi? Kita melarutkan garam atau kita melarutkan gula ke dalam air. Air boleh jadi lebih tumpat, maka objek yang tenggelam tadi boleh timbul ke permukaan air. Aplikasi ketumpatan dalam kehidupan harian yang dipelajari tadi adalah dalam jaket keselamatan perenang untuk keselamatan, saur besi di mana saur besi dimasukkan, dilabuhkan ke dasar laut supaya kapal tidak terapung bergerak ke tempat lain, dan juga pelampung pada sangkar ikan. Baiklah murid-murid, anda telah pun menyaksikan video tadi. Sekarang kita beralih pula bagaimana untuk kita menghasilkan satu projek kapal selam. Untuk projek kapal selam ini adalah adat dan bahan yang dicadangkan untuk kamu membina sebuah projek kapal selam ringkas. Pertama, kamu perlu menyediakan botol plastik, pemberat, besen yang besar, tanah liat, pita pelekat dan juga tiub sepanjang 40 cm ataupun penyedut minuman. Langkah-langkah yang boleh anda lakukan ialah tebuk satu lubang pada penutup botol dan sambungkan tiub padanya. Kedua, tebuk beberapa lubang pada satu bahagian di sisi botol. Ketiga, lekatkan pemberat di sisi bawah botol. Keempat, tutup botol dengan penutup yang telah disambungkan dengan tiub. Kemaskan lubang pada penutup botol menggunakan tanah liat. Kelima, isikan air ke dalam besen. Kemudian, tenggelamkan model kapal selam ke dalam air. Keenam, hembuskan udara ke dalam kapal selam melalui tiub. Ketujuh, perhatikan keadaan yang berlaku dan bincangkan. Baiklah, untuk projek video kapal selam ini, cikgu akan menanyakan kepada kamu satu projek video yang telah pun disediakan sebelum ini agar kamu lebih mudah memahami bagaimanakah caranya untuk kamu menyediakan projek kapal selam ini. Selamat mencuba. Tahniah diucapkan kepada murid-murid yang bakal membina projek kapal selam nanti. Cikgu harap kamu semua bolehlah mencuba projek kapal selam sebagaimana yang telah pun cikgu tunjukkan dalam video sebentar tadi. Dan kemudian bolehlah kamu hantar kepada cikgu melalui WhatsApp personal. Baiklah, seterusnya
Mari kita jawab beberapa soalan yang berikut ke dalam buku latihan sains anda. Nombor 1. Antara berikut, yang manakah yang akan timbul di permukaan air? Pada gambar tersebut, ada 4 objek ataupun benda yang telah pun digunakan untuk dibuat uji kaji, iaitu klip kertas, epal, bulu pelepah dan anggur. Mari kita lihat objek apakah yang akan timbul di permukaan air. Adakah klip kertas timbul? Tidak. Adakah buah epal timbul? Ya, buah epal timbul di permukaan air. Bulu pelepah juga timbul di permukaan air, manakala buah anggur tenggelam. Soalan kedua, objek yang apakah tumpat daripada air akan tenggelam? Siapa yang jawab? Siapa yang ingin menjawab? Ya, jawapan betul. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Soalan nombor 3. Minyak akan apa di permukaan air kerana minyak tumpat daripada air? Okey. Siapa yang ingin menjawab? Ya, minyak akan terapung di permukaan air kerana minyak kurang tumpat daripada air. Nombor 4. Bagaimanakah jaket keselamatan perenang boleh menyelamatkan nyawa? Ya, kerana boleh mengapungkan diri di air. Soalan berikutnya merupakan soalan kibat. Cikgu harap kamu boleh menjawab soalan ini. Bagaimanakah buah oren boleh ditenggelamkan ke dalam air? Kamu lihat pada gambar tersebut, sebiji buah oren diletakkan ke dalam bekas air, tetapi buah oren tersebut timbul di permukaan air. Persoalannya sekarang, bagaimanakah kita boleh menenggelamkan buah oren tersebut? Okey, tanpa kita menggunakan sebarang objek lain. Tak bolehlah kita nak gunakan pemberat dan sebagainya. Boleh kamu fikirkan? Cikgu rasa kamu boleh fikir dan kamu boleh jawab. Kerana kamu pernah buat benda-benda tersebut. Apakah jawapan yang sesuai? Apakah jawapan yang paling sesuai? Ya? Ya, betul. Mengupas kulit buah oren boleh menenggelamkan buah oren ke dalam air. Cikgu harap murid-murid boleh cuba. Cuba murid-murid letakkan sebiji buah oren ke dalam bekas. Kemudian, selepas itu, cuba bezakan. Ambil semula buah oren yang telah diletakkan ke dalam air tersebut. Kemudian, kamu kupas kulitnya. Kemudian, letakkan semula ke dalam air. Apa yang akan berlaku? Ya. Buah oren itu akan tenggelam sebenarnya anak-anak. Kenapa ini berlaku? Yang itu cikgu nak anak-anak fikirkan. Kenapa? Mari kita ingat semula apa yang telah pun kita pelajari pada hari ini. Objek ada yang timbul dan ada yang tenggelam. Objek yang timbul ialah objek berada di permukaan air. Mengapa ia timbul? Kerana objek yang kurang tumpat daripada air. Apa itu objek yang tenggelam? Objek tenggelam artinya objek berada di dasar air. Mengapa ia tenggelam? Objek lebih tumpat daripada air. Nombor 2. Ketumpatan setiap objek dan cecair adalah berbeza. Ketiga, air boleh menjadi lebih tumpat dengan menambahkan garam atau gula ke dalamnya. Keempat, aplikasi ketumpatan dalam kehidupan harian adalah seperti jaket keselamatan perenang, sauh besi dan pelampung pada sangkar ternakan ikan. Baiklah murid-murid, cikgu mengucapkan terima kasih kerana anak anda semua telah pun bersama-sama dengan cikgu. Dari awal kita ber-PDPR pada hari ini dan semoga murid-murid telah menimba ilmu yang banyak pada hari ini.
Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan masa. Semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.